Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini dapat kita bersama-sama masih lagi meneruskan dengan istiqamahnya untuk melaksanakan segala tuntutan yang diperintah oleh Allah, sama ada tuntutan perintah itu berupa yang wajib maupun yang sunat. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan kekuatan dan pertolongannya kepada kita untuk kita meninggalkan segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada tegahan itu dalam bentuk makruh apatah lagi yang haram. Yang moga-moga dengan itu semua menjadi mahal untuk kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab api neraka dan ditempatkan di dalam syurga yang nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati lagi sanjungi pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita berada pada malam ni malam tak kira tu aku tu maknanya dia tak tunggu raya. Malam 24 kalau tak silap, betul kan? Baik, malam ni malam ke-24. Jadi guru kami berpesan, Ramadan ni dia umpama sebuah bukit. Umpama sebuah bukit. Bila kita sebut bukit, di sana dia ada waktu mendaki dan ada waktu menurun. Bila kita naik bukit lah, kan? Jadi waktu mendaki tu waktu permulaan awal Ramadan. Biasanya kalau orang pergi panjat bukit ni, masa-masa nak pergi tu semangat. Tu kadang-kadang kita tengok ramai,
kan, mana masjid, mana surau penuh. Tapi Alhamdulillah sini saya tengok penuh juga, walaupun di hujung lah. Ada setengah tempat kalau di hujung ramai syahid, tapi sini Alhamdulillah di belum syahid lagi lah. Baik, waktu daki tu semangat, kan? Walaupun kadang-kadang payah, tapi kadang-kadang ada setengah tu, di setengah pendakian dia gagal, dia tak boleh pergi. Dia kata letih, akhirnya dia turun balik daripada bukit. Lepas tu ada sampai setengah, minggu pertama saja ada tak boleh pergi. Dan kemuncak pada Ramadan itu adalah nisfu kepada Ramadan, yakni pertengahan bulan Ramadan, yang memisahkan antara witir yang tak ada kunut dengan witir yang ada kunut, iaitulah 15 Ramadan. Dia sampai di 15 tu, itulah kemuncak dia. Dia dah sampai kepada puncak, maka sekarang dia masuk kepada fasa sesi menurun, turun bukit. Selalunya faham kita ni, mentaliti kita, naik daki ni lebih susah daripada menurun. Kita faham menurun tu senang, sebab turun je, kan? Orang kata golek je lah, kan? Walaupun turun tu mudah, walaupun turun tu nampak mudah, tapi hati-hati. Kalau kita ambil mudah, takut-takut kalau turun tu tak jaga brek, dia terbabah. Dia terbabah. Dia terbabah je dia. Dia terbabah ke Kamda, terbabah ke Aeon, terbabah ke Tesco, macam-macam. Bukan salah di sana, memanglah kadang nak cari gak baju raya ke apa dah untuk anak-anak dan sebagainya, tapi janganlah sampai mengganggu urusan ibadah kita yang kita dah tanam sejak 1 Ramadan lagi, kita buat secara istiqamah, tapi bagian-bagian hujung akhirnya putus begitu saja. Sayanglah, rugi. Jadi biar kita nak buat lagi sikit je, nak habis alang-alang menyelut perkasa, biar sampai ke Pangkal Lengan, biar sampai habis juga. Jadi nak pergi waktu lain lah. Jangan ganggu waktu ibadat kita, waktu lain. Banyak lagi masa yang ada, kan? Baik, bila kita dah sampai kepada 10 yang terakhir, makna kata kita sekarang sedang memburu kepada yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Jadi macam mana kita nak tahu malam tu malam Lailatul Qadar ke tidak? Ada orang kata tengok pokok sujud, kata. Dia pun duduk luar rumah tu tengok pokok. Dia tengok pokok tu tak sujud-sujud. Bukan pokok tak sujud, dia tu tak sujud-sujud. Sibuk ke tengok pokok, yang dia tu dah mayang pun tidak. Jadi bukan tengok pokok sujud, tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Jadi sini malam ni tazkirah kita nak cerita tentang tanda-tanda hadirnya malam yang sangat hebat ni, yang disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ni. Iaitu tanda yang pertama, iaitu kata Nabi dalam hadis ni, sabda Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil ashiril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di dalam 10 hari yang terakhir. Ini tanda pertama. Tanda pertama ni kena dah kat kita. Sekarang ni memang 10 yang terakhir. Okey, tanda pertama dah ada. Tanda yang kedua kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhiri witran. Tanda yang kedua kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Malam ni malam genap, boleh jadi tidak. Tapi kalau Allah nak, itu hak Allah, kan? Tapi berdasarkan hadis-hadis banyak Nabi sebut pada malam-malam yang ganjil. Boleh jadi esok malam malam ganjil. Baki yang ada pada kita malam ganjil esok malam 25, 27 dan 29. Tapi jangan yang genap dia tak ada. Dia main pilih-pilih lah. Yang tu confirm tak dapat. Terus terang saya kata confirm tak dapat. Kalau kita jenis pilih-pilih itu tak dapat. Sebab kita bukan nak jadi hamba Lailatul Qadar, kita nak jadi hamba Allah. Hamba Allah baru dapat hadiah daripada Allah. Ambil hadiah tak dapat Allah, tak jadi. Baik. Tanda yang ketiga, malam tersebut dia tidak panas dan tidak dingin. Panas sangat pun tidak, sejuk sangat pun tidak. Dia nyaman gitu.
Nak kata panas sangat pun tidak, nak kata sejuk sangat pun tidak. Kalau panas kita panas malam ni, tu panas, bukan itu. Atau kata malam ni sejuk semacam, tu bukan dia. Dia panas sangat pun tidak, sejuk sangat pun tidak. Berdasarkan hadis yang mafhumnya berbunyi, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tanda 3. Tanda keempat, suasana malam tu kita rasa lain. Suasana malam yang berbeza. Tapi kadang-kadang perasaan ini tak semua orang dapat. Ini perasaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang rapat hubungannya dengan Allah. Sebab tu dia cakap, orang yang istiqamah baru boleh dapat. Orang yang jenis pilih-pilih, celup-celup, kejap ada, kejap tak ada, tu susahlah nak boleh kedapat. Tapi orang yang betul-betul jaga hatinya, hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dia akan merasai tiba-tiba malam tu dia rasa suasana tu berbeza. Berbeza macam mana? Suasana malam tu dia rasa tenang aja. Hati dia tak serabut, hati dia tenang. Tak seolah macam tak ada masalah. Hati dia tu rasa relax, rasa sonok aja malam tu. Dia pun tak tahu awak tiba-tiba rasa sonok aja. Dia kata macam tu lebih kuat. Seperti mana dalam hadis riwayat Imam Tabrani kata, sabda Nabi SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang terang. Kita tengok awan langit nampak terang, nampak terang bercahaya. Tidak panas macam tadi kita sebut, tidak dingin, tidak ada awan, langit tak ada awan. Lagi tidak hujan. Tadi sini hujan tadi. Saya nak ke sini tadi hujan lebat. Jadi mungkin malam ni mungkin bukan kot. Dia tak hujan, tidak hujan. Saya bukan pandai-pandai reka, ni hadis Nabi kata tidak hujan, tidak ada angin kencang, tak ada ribut, tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang. Maksudnya tak ada tahi bintang. Itu tanda keempat. Tanda yang kelima, bulan muncul. Bulan muncul. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Nabi berkata, kami pernah berbincang tentang Lailatul Qadar di sisinya Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tak kala bulan muncul berukuran separuh nampan? Maksudnya bukan bulan ngambang. Kalau bulan ngambang tu bukan dia. Bulan ngambang ni waktu putih 15. Dia bukan dia. Bulan tu dia bulan sabit, bulan separuh. Dan bulan tu terang, kita nampak dia terang. Dia taklah terlindung ke apa, tak ada. Boleh jadi itu malamnya malam Lailatul Qadar. Keenam, tanda keenam, malam yang cerah macam tadi dah sebut. Yang ketujuh, cahaya matahari pagi tidak terik. Kalau malam tu Lailatul Qadar, esok siang kita bangun pagi, cahaya matahari ada, tapi matahari tu tak terik cahaya dia. Maksud tak terik, mata kasar kita boleh tengok matahari. Biasa kita tak boleh tengok matahari sebab pedih, sebab dia tajam sangat cahaya dia. Tapi pagi tu dia samar-samar gitu, kita boleh nampak, boleh tengok pula. Maknanya cahaya tu tak terik, dia biasa gitu. Tu tanda yang ke-7. Tapi kalau nampak tanda ke-7, malam tadi tak mayang, tak ada habis dah. Sebab nama pun Lailah, Lailatul Qadar, Lailah tu malam. Masuk dah subuh, mana ada malam. Dia tengok, matahari tak terik ni, semayang, baru dah semayang. Kalau dah habis siang dah tu, tu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam dia tadi. Tanda yang ke-8, yakni tanda yang terakhir, macam tadilah kita sebut juga, iaitu perasaannya terasa tenang sahaja pada malam tersebut. Baik. Antara ulama yang tak pernah putus daripada mendapat malam Lailatul Qadar, ramai ulama, tapi antaranya ialah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali setiap tahun pasti dia dapat malam Lailatul Qadar. Maka dia buat kajian. Imam Ghazali dia buat kajian. Dia buat kajian berdasarkan pengalamannya yang dia dapat tiap-tiap tahun malam Lailatul Qadar.
Akhirnya kalau nak cerita semua panjanglah, saya ringkaskan aja. Akhirnya dia kata, andaikan kalaulah Ramadan itu, tahun itu, Ramadan itu bermula pada hari Ahad atau hari Rabu. Maknanya satu Ramadan nak kita berpuasa jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu. Macam tahun ni. Tahun ni hari Ahad. Maka kata Imam Ghazali, berdasarkan pengalaman dia, tahun itu Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Baik 29 lagi baru datang. Itu confirm tak dapat. Jadi kita kena istiqamah untuk buktikan kepada Allah Ta'ala. Walaupun begitu, jangan salah faham, ini bukan nas qat'i. Maksud bukan nas qat'i, bukan ayat Quran, bukan hadis. Jadi nak kata tepat, tak berani nak kata. Tapi nak sangkal atau nak rak, nak tolak pun tak berani juga. Sebab apa? Sebab yang berkata ni bukan sebarangan orang. Imam Ghazali, bukan Haji Ghazali Gombak. Kalau Haji Ghazali boleh tahan jera. Orang biasa je. Ni Imam Ghazali, dalam alim, warak, wali Allah, ahli zuhud, kuat ibadat. Jadi nak kata secara tepat, tak boleh dijadikan hujah, sebab dia bukan sumber yang datang daripada Quran dan hadis. Nak kata tak betul juga, tak boleh juga, sebab yang kata ni bukan sebarangan orang. Orang yang tinggi solehnya, malah alim dan warak lagi. Gitu. Jadi insya-Allah, mana kita nak tahu, kita usahakan aja. Cumanya kalaulah datang kepada kita tu malam Lailatul Qadar, ataupun kita tak tahulah malam tu malam Lailatul Qadar ke tak, kita buat ajalah setiap malam. Apa amalan yang terbaik kita boleh buat? Kita ada berbaki lagi beberapa malam ni. Malam ni 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 7 malam ni. 7 malam ni kita nak buat apa? Malam yang dah lepas, kalau takdir lah kata malam yang dah lepas ni ada Lailatul Qadar, terlepas dah kita. Tapi kalau takdir kata belum lagi, mana 7 malam ni mesti kena salah satunya. Jadi kita pun tak tahu. Berdasarkan panduan-panduan tadi, bolehlah kita agak-agak je. Jadi kita pulunlah 7 malam ni, kita buatlah sehabis mungkin, sehabis baik yang kita boleh buat. Cuma amalan apa yang terbaik kita boleh buat? Nak buat banyak sangat, kita pun tak mampu. Kita pun tak larat dengan kerja lagi apa semua dah. Jadi apa amalan yang mungkin ringkas, tetapi amalan tu jadi amalan yang terbaik, yang mampu kita boleh buat. Baik. Maka berkata alim ulama bahawa dia menyebut afdalul a'mali. Bila sebut afdal ni maknanya yang terutama. Makna afdal, terutama tu maknanya yang paling banyak pahalanya. Bila sebut afdal, maka kana aksara fi'lan, kana aksara fa'lan. Makna satu perbuatan yang banyak dan banyak fa'lannya, makna banyak ganjaran pahalanya. Jadi apakah amalan yang paling banyak pahalanya? Ini kita nak dapat ni. Kalau kita dapat, kena-kena pula malam tu Lailatul Qadar, macam kita buat 83 tahun 4 bulan. Tapi ada satu lagi pendapat kata bukan 83 tahun 4 bulan, sebab ayat tu khairun min alfi syahr. Khairun maknanya baik, min daripada. Bila ada khairun dan min ni, maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara dengan 1000 bulan. Lebih baik, maknanya lebih banyak daripada 1000 bulan. Maknanya bukan setara 83 tahun, lebih daripada 83 tahun. Maknanya lagi hebat. Itu malam terpandang. Jadi kalau kena kita dapat buat amalan yang baik, kena macam tu, banyaklah pahala. Sebab tu disebut hujung Ramadan itu wa akhirihi itqun minan nar. Hujung Ramadan itu kebebasan daripada api neraka. Berapa tak bebasnya? Kalau kena malam Lailatul Qadar, pahalanya banyak, maka dia diselamatkan Allah daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Baik, apakah amalan itu? Afdalul a'mali fi lailatul qadri wa layalil ashri. Amalan yang paling afdal pada malam Lailatul Qadar, yakni malam-malam yang sebelum itu, ada 3 amalan yang paling afdal. Kalau tak boleh buat 3-3, buat salah satu pun jadilah.
Yang terbaik tiga-tiga pun buat. Okey, apa dia tiga tu? Yang pertama as-salat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga ad-du'a, doa. Yang pertama solat. Solat. Ditanya orang kepada alim ulama, setelah aku siap mengerjakan segala tuntutan yang wajib, maka apakah amalan sunat yang paling tinggi? Maka jawab alim ulama, amalan sunat yang paling tinggi setelah kita selesai buat semua yang wajib, maka adalah solat sunat. Solat sunat paling tinggi berbanding yang lain-lain. Baca Quran ke, berzikir ke apa ke, solat paling tinggi. Sebab solat ni dia adalah amalan yang dinilai dahulu. Nanti di hari akhirat, amalan yang akan Allah kira dulu solat. Maka sebab tu kata ulama, kalau baik solatnya, baiklah amalnya yang lain. Buruk solatnya, maka buruklah amalannya yang lain. Kata tu guru kami, solat ni umpama bakul. Kalau bakul tu elok, bubuh apa pun lekat. Solat tu elok, bubuh derma lekat, bubuh zakat lekat, infak lekat, tadarus Quran lekat, lagi buah apa ni? Umrah lekat, semua lekat, penuh pahala. Balik bertemu Allah penuh. Bawa amalan banyak. Tapi kalau solat tu tak dijaga, ada puasa semayang tidak. Baik tak payah puasa. Dia kata, baik tak payah puasa Ustaz. Bukan tak payah puasa. Mana kalau nak puasa, semayang lah. Itu okey lagi tak dia puasa tak? Ada gitu kok. Semayang pun tidak, puasa pun tidak, patu raya. Semayang dua kali. Siapkan sampin. Ada nak muka tak tahu malu. Nak dalam semayang tidak, puasa tidak. Gitu. Jadi semayang, jaga. Kalau semayang dia tak dijaga, umpama bakul yang bocor. Bila bakul tu bocor, buh apa pun jatuh. Buh zakat jatuh, berderma jatuh, buh umrah jatuh, buh baca Quran jatuh, semua jatuh. Bila jatuh, dia ingat banyak amalan dia. Buat balik jumpa Allah, besar, muflis. Apa pun tak ada. Sebab tak dikira. Sebab apa? Sebab solatnya. Sebab tu disebut as-solatu imaduddin. Semayang itu tiang kepada agama. Maka jaga solat. Lepas tu saya ambil kesempatan ni juga nak mahamkan masyarakat. Banyak orang kita dia salah faham. Dia ingat solat ni kalau sakit tak payah. Ibadat yang lain ada ruksahnya, maknanya ada kelonggaran. Kan? Contoh, kalau puasa ada golongan boleh buka puasa. Contoh musafir, orang yang kerja berat, orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh, mana ada kelonggaran, dia tak payah puasa. Zakat gitu tak? Dan ada orang dia memang muflis, apa kedana, duit langsung tak ada, dia tak kena zakat. Sebab dia nak zakat apa, duit pun tak ada. Haji gitu tak? Sebab tu disebut dalam kitab-kitab haji, man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu untuk sampai kepada menunaikan haji. Tak mampu, tak kena. Tapi main dengan semayang tak kira sama. Musihat, musakit, tua ke muda ke, solat tetap wajib. Tak boleh semayang diri duduk, tak boleh duduk baring mengiring, tak boleh ngiring meneletak, tak boleh juga tampung ke. Mana boleh tak boleh baring, mati pun baring. Adalah tak boleh baring. Cuma kadang-kadang baring kepala tak boleh gerak. Pada kalau mandi dia kena gerak kepala. Okey, kepala tak boleh gerak. Ulama jawab lagi, tak boleh pakai kepala, pakai kelopak mata. Pakai kelopak mata ni. Kalau rukuk tutup separuh, sujud tutup terus. Tapi nak tutup tak buka-buka, tu tidur terus nama dia. Tu. Kalau tak boleh kat kelopak mata pun tak boleh. Dia ni stroke tahap apa tau? Sakit jam terus satu badan dengan kelopak-kelopak tak boleh buka. Tetap wajib juga semayang atas dia, iaitu semayang menggunakan hati. Ini ulama kata ni. Kena gerak dengan hati dia. Hati dia bergerak, kata aku sedang berdiri tengah semayang. Okey, aku tengah rukuk, membayang-bayangkan di hati dia. Tetap kena wajib semayang. Lepas tu ada istilah solat khauf, semayang dalam keadaan takut. Mana semayang dalam perang. Dalam perang pun kena semayang, padahal bom naik atas kepala. Kena semayang. Ini kan pula waktu aman. Ni bukan perang, cuma bunyi mercun je, dah tak semayang. La ilaha illallah. Ada kata, tapi ada hati nak masuk syurga Allah, cik.
Pintu syurga mana nak buka kalau begitu, kan? Jadi solat yang pertama, amalan, jaga solat. Dan banyak-banyak solat sunat. Tadi kata solat sunat lah, lepas daripada barang yang wajib. Solat sunat apa paling terbaik sekali, paling banyak pahala? Tak lain takkan menang carta nombor 1, iaitu solat sunat tahajud. Timbul persoalan, kenapa solat tahajud paling tinggi pahala? Kenapa tak solat yang lain? Sebab solat tahajudlah solat yang dirahsiakan, hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab tu dibuat pada tengah malam. Orang lain tak tahu. Solat kita yang lain kadang-kadang orang tahu. Kita keluar rumah dia nak kena bayang tarawih, kelah. Biasa pada dalam hati bawa hantar apa. Ada dia jadi riak, ujub, tak kabur semua ada. Tapi main dengan tahajud, dia je ngawah tahu malam. Tapi zaman lah dia jadi lain pula dah. Orang tak tahu, dia pergi bagi tahu. Tu masalah. Kan ada grup kan, grup WhatsApp, dalam grup kawasan perumahan kita ke apa tak, dia tulis pukul 3 pagi, dia hantar kat dalam WhatsApp tu, salam tahajud semua. Dia hantar salam tahajud. Bayar kawan dia esok pagi bangun sahur tengok, ui, pukul 3 tu dia bangun tahajud tu. Sakit dia sonok. Padahal dia bangun kencing kan, lepas tu tidur balik, dia kencing macam kita. Ada bahasa dia kan, ada tak sah kita tahu lah. Orang zaman dulu tok guru kami cerita, kalau nak bangkit malam sembahyang tahajud, depa bentang kain bunyi atau kain batik dekat lantai tandas dia, bilik air dia, supaya bila dia ambil wuduk tu, air yang jatuh dekat lantai tu mercik tu tak bunyi, supaya jiran sebelah tak dengar. Sebab nak tutup rahsia. Sebab ini adalah dia dengan Allah. Ada kena, inilah antara amalan yang ikhlas. Dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, diceritakan ada satu orang tok guru, seorang syekh meninggal dia. Lama dia meninggal. Satu hari anak murid dia rindu pada guru dia. Apalah khabar guruku di sana. Akhirnya dia doa minta, ya Allah izinkan aku dapat bertemu dengan guruku kerana aku rindu kepada guruku. Guru dia dah meninggal lama. Doa-doa Allah makbul. Malam tu tidur mimpi jumpa tok guru dia. Dia tanya, ya Syekh, ma ahbaruka ya Syekh, apa khabarmu di sana ya Syekh? Macam mana keadaan kamu di sana, di alam barzah sana? Kata Syekh dia, Allah, habis, dia kata, habis segala-galanya. Allah tak terima segala amalanku, melainkan satu amalan sahaja yang Allah terima. Apa dia? Amalan aku bangkit di tengah malam mengerjakan tahajud. Kenapa ya Syekh? Kerana selama ni rupa-rupanya dalam amalan aku duk mengajar orang, berdakwah, mengajar kitab sebagainya, rupanya dalam hati aku ni ada sedikit perasaan aku lebih pandai daripada orang yang duduk di hadapan. Maka rasa pandai sikit itulah menjadi kesombongan. Allah tak terima. Terus dia kata, Allah, tutup guru tu dah, kalau kita tok garuk lagi jam. Tu kata, dan kali dia kata amalan malam itulah yang Allah terima. Sebab amalan malam tu tak diketahui oleh sesiapa. Nak timbul rasa riak, tujuh, tak ada. Lepas tu kita jaga, tak usah lah, tak usah cerita-cerita kat orang. Cerita-cerita kebaikan kita buat ni namanya sum'ah. Dia akan merosakkan hati. Tak usah. Biar orang kenal kita ni balok liat. Tahu balok liat? Belah nama roti. Kalau di belah utara tu balok liat ni maknanya malas, nyegat. Biar orang pandang kita ni jenis malas semua. Malas dia ni. Biar, walaupun sebenarnya kita tak malas, kita rajin buat ibadat. Biar orang tak tahu. Tapi masalah hati kita ni, kita nak orang tahu. Tu masalah. Setan cucuk dengan kita. Mereka tak tahu hang bangkit tahajud malam tadi. Dia bangun pagi tu, dia pergi sembahyang subuh berjemaah dekat surau. Sembahyang dia ngantuk itu, goyang. Habis-habis sembahyang, kawan kata, awak ni nak tersengguk. Hang tak tahu malam tadi aku buat apa. Dah hang buat apa? 24 ya. Apa yang 24? 24 rakaat. Dah 8 tahun dah gini. Haba aman surah, jadi debu yang berterbangan. Habis tak? Dia tak sah nak cerita-cerita kat orang.
Tu sembahyang. Allah nak bagi ganjaran yang tinggi, kita jaga. Tu yang pertama. Yang kedua, amalan yang tertinggi ganjaran pahalanya, iaitulah Al-Quran. Al-Quran. Saya ambil masa sikit boleh sebab datang jauh ni. Nak semata-mata terawih kat Selangor ni, datang dari Perak. Al-Quran. Apa saja yang berkait dengan Al-Quran, dia jadi mulia. Bagi kita tengok bulan Ramadan menjadi bulan yang paling dimuliakan Allah. Sebab apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kerana bulan Ramadan ini Allah pilih bulan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan diangkat menjadi bulan paling mulia. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi penghulu kepada sekalian malaikat. Malaikat nombor 1 sekali, yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Malaikat makhluk muqarrabin, malaikat tertinggi. Kenapa jadi malaikat Jibril jadi special sangat? Sebab tugas dia mengambil wahyu daripada Allah dan diutuskan kepada Rasulullah. Apa wahyunya? Wahyu Al-Quran. Jadi mulia malaikat Jibril. Malam yang paling dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Malam itulah malam diturunkan akan Al-Quran. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama tentang nuzul Quran. Yang kita biasa dengar ni 17 Ramadan. Satu lagi pandangan kata 23 Ramadan. Dan kalau 23 kenalah 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Dan dalam banyak-banyak Nabi, dalam banyak-banyak Rasul, Nabi inilah yang paling tinggi pangkat dia, sehingga diangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul. Tak lain tak bukan Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Al-Quran diperturunkan kepada baginda. Dalam arti kata lain, siapa yang nak Allah muliakan dia, bersama dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Lepas tu Nabi kalau buat contoh dalam hadis, Nabi buat contoh paling lekeh, benda paling rendah. Nak ceritanya kalau rendah pun macam tu, dah tinggi bayang sendiri je lah. Nabi kata siapa yang baca Al-Quran di luar solat, Allah gandakan 10 ganjaran pahala. Baca Quran di luar solat, 1 huruf ganda 10. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 huruf tu alif lam mim ke? Nabi jawab, tak. Nabi kata alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maknanya alif lam mim 30 situ dah. Baru alif lam mim tu baca di luar solat. Kalau baca di dalam solat, Allah gandakan pula 100 ganjaran pahala. Maknanya alif lam mim saja sudah 300 ganjaran pahala. 300. Tapi jangan baca alif lam mim naya makmum belakang. Alif lam mim Allah belakang kelang kabut nak baca Fatihah. Ada. Habis-habis mayang tanya, imam, awak baca alif lam mim, tu pun 300. Kita jangan tamak. Jangan tamak. Bagian buka sampai tak ingat orang. 300. Itu bukan dalam Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, Nabi kata, Allah sebut dalam hadis qudsinya, sab'i mi'ati dikfit, Allah gandakan sampai 700 ganjaran pahala. Maknanya 1 huruf 100, darab 700. Jadi berapa? Nama tinggal sekolah tak ingat lah. 70,000. Tu 1 huruf. 1 huruf 70,000. Dah kalau 3 huruf 210,000. Kalau 210,000 tu Allah tunjuk dalam bentuk duit Velfire kita pakai kat luar ni, bayar cash gitu. 3 huruf tu dah 210,000. Dan kalau zalikal kitabul la raiba fi, jutawan terus, Tan Sri terus dapat makan. Tapi benda ni Allah tangguh di mana? Hari akhirat nanti. Bukan sekarang. Sebab Allah nak uji iman kita. Percaya tak percaya, aku akan bagi banyak-banyak ke kamu. Orang yang percaya dia pulun, dia sungguh-sungguh. Orang tak percaya buat lebih kurang itu. Dia tak berapa nak percaya. Itulah makna iman. Baik, Quran, baca Quran. Yang ketiga, doa. Banyakkan doa. Ni bulan mustajab doa. Waktu sahur mustajab doa, waktu sebelum berbuka mustajab. Sementara kita nak tunggu azan, duk tengok iklan tak ada. Asyik iklan bila nak azan kata. Tak usah tengok iklan tu. Doa lah. Doa minta ampun. Kita minta selamat. Minta Allah terima amalan kita, doa.
baca doa. Tak ada doa Arab, doa cakap Melayu pun tak apa. Kadang-kadang cakap Melayu tu lebih bernilai sebab dia hadir daripada hati, khasat daripada hati. Kadang cakap Arab kita tak faham makna pun. Kemudian itu yang terbaik. Lagi terbaik kata Syekh, wa afdalul ahwal, dan keadaan yang paling afdal jam'u thalatha, kamu himpun ketiga-tiganya. Oh, tu paling terbaik. Aduh, saya nak bagi ni tiga-tiga kita himpun sekali. Macam mana? Dia kata bi italatil qiyami bil Quran. Kamu panjangkan solat kamu itu dengan membaca Al-Quran. Macam mana nak buat? Tadi saya sebut dah, solat paling tinggi darjat dia solat sunat tahajud. Okay, kita bangun tengah malam, tak kira lah pukul 3, 4 pagi ke. Kalau tak biasa buat, jangan drastik. Kalau tak biasa buat, baru first time nak buat, malam ni baru nak try, jangan pukul 3 terus. Takut nanti salah pintu dia buka. Ingat pintu bilik air, pintu almari. Bila kata abang buang terbiat ke bang, dah buat apa masuk dalam almari. Sebab tiba-tiba. Jadi kalau baru-baru nak buat, mula dengan masa yang nak dekat dengan sahur, pukul 5 subuh. Jadilah habis kita sembahyang tu boleh terus sahur. Dia nak amalan ni jangan drastik, nanti dia cepat down. Dia ambil pelan-pelan. Itu kata Tok Guru kan. Baik. Bangun tengah malam, sembahyang sunat tak mesti kena berdiri. Yang wajib berdiri ni solat fardu. Kalau melainkan kita betul-betul sakit, boleh duduk. Ada pun solat sunat, kita sihat wa'afiat, tak ada sakit apa, tapi saja nak duduk, boleh? Ulama jawab. Jadi macam mana nak buat? Kita sembahyang sunat tahajud, kita duduk. Duduk macam duduk antara dua sujud tu. Duduk situ, letak rehal kat depan, letak Quran. Pilih mana-mana surah yang kita minat. Klikkan, takut dia terbalik pula. Tadi masuk ayat lain pula, klikkan situ. Kita pun pasanglah lampu satu situ kan, tak nampak pula. Kita duduk tu sembahyang, baca. Rakaat pertama baca muka pertama, muka satu tu. Rakaat kedua baca muka sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat lagi, ada masa lagi, buat lagi sembahyang sunat lagi, selak pula muka surat sebelah. Jadi automatik sembahyang dapat, baca Quran pun dapat. Sembahyang tu tinggi dah darjat dia tadi. Tahajud tinggi dah. Ditambah baca Quran pula lagi tinggi, 2 kali tu. Kita gabungkan dia. Kalau baca Quran saja, baru baca Quran. Ini solat pun dia, Quran pun dia. Dapat? Kemudian digabung pula yang ketiga, kata Syekh, wa italatis sujud bid doa, dan kamu panjangkan sujudmu dengan doa. Mana sujud? Sujud yang akhir. Sebelum kita bangkit tahiyat akhir, lama sikit. Bukan semayang jemaah ni, semayang jemaah jangan buat. Sebab kadang-kadang menyusahkan orang di belakang. Orang kat belakang kita makmum ramai, macam-macam PL ada. Jenis sakit lutut ada, jenis nak kencing dari tadi tahan ada. Kita pergi lama, kawan belakang nyumpah, doh je imam kata, aku dah tak tahan ya, kalau aku kencing ni siap. Pula dah. Jadi semayang jemaah ramai-ramai, kata Nabi, ringkaskan. Yang nak kena lama-lama ni, semayang sendiri. Kita balik semayang jemaah buat panjang-panjang, semayang sendiri lajukan main. Yang sebetulnya semayang jemaah ringkas, semayang diri baru lama-lama. Jadi kita semayang malam tadi ni kita sujud lama sikit, masuk doa situ. Kalau pandai bahasa Arab, doa Arab cakap. Kalau tak kerti doa Arab, nak doa Melayu boleh, tapi dengan syarat jangan berlafaz. Kalau berlafaz batal semayang. Sebab dalam semayang tak boleh sebut bahasa selain daripada bahasa Arab. Nak cakap Melayu habis, ya Allah ampun dosa lah ya Allah, habis. Nak siap geleng balik tu orang binek. Nampak? Jadi jangan, kalau nak cakap Melayu, dia tak pandai cakap Arab. Doa Arab jenuh 4 tahun hafal tak masuk-masuk. Tak apalah cakap Melayu lah, tapi cakap Melayu dalam hati saja. Mulut katuk, hati je lintas. Lintas dalam hati tu, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah dosa banyak lah ya Allah. Ada apa? Cakap. Minta apa nak minta. Ni waktu mustajab. Waktu mustajab doa. Jadi kita, dan lagi antara amalan yang guru kami ajar pada kami, sebab kita sembahyang tarawih banyak, rugi kalau tak buat, iaitu lepas imam baca Fatihah,
waladdallin. Ada gap situ sementara imam nak amin, lin dengan amin. Masa tu masuk doa. Doa apa? Doa yang paling terbaik waktu tu ialah Allahumma firli dhunubi wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Bila saat amin, kerana amin imam dan jemaah itu bukan setakat kita je yang amin, para malaikat yang ada di keliling kita juga akan turut amin. Moga-moga doa kita tadi diamin oleh seluruh makhluk ni. Allah terima doa ni. Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa mak dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Buat amalan kita sembahyang tarawih banyak kali kan, berapa rakaat, Nah 8 rakaat dah 8 kali doa situ. Campur dengan witir ni, rugi kalau tak buat. Nah, buat doa gitu. Ada kita baca doa. Dan lagi tadi sujud akhir. Lepas sujud akhir pula lagi doa, mana tempat boleh doa Nabi ajar, iaitu sebelum memberi salam dalam tahiyat akhir. Innaka Hamidun Majid. Sebelum nak bagi salam tu masuk doa sini. Antara doa yang Nabi amalkan, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi tak pernah tinggal doa ni. Apa doa ni? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepadamu akan azab kuburku dan azab hari akhiratku nanti. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah semasa aku hidup dan fitnah semasa aku mati. Wa min fitnati masihid dajjal, dan juga fitnah kalau masih ad-dajjal datang kepada. Minta kita dilindung oleh Allah. Kita ni di umat akhir zaman. Nah, sekarang ni Dajjal tak datang lagi, baru cucu cicit Dajjal. Itu pun banyak yang dah out, dah terikut, habis kosak. Ya, bulan 10 ni dengar kata nak buat konsert. Konsert apa tu? Nyanyi Justin apa nama? Ha? Justin Bieber. Oh, tahu minat tu. Kurang. Justin Bieber. Saya panggil Bieber dulu, nama dia. Kan? Sampai habis tiket tu, ribu-ribu ringgit habis tiket. Bukan main berlumba. Orang perempuan lagi lompat-lompat, terginja-ginja. Lepas tu Nabi kata, kalau Dajjal datang, ikat perempuan tu. Ni belum Dajjal ni, baru cucu cicit Dajjal. Dah macam ni dah keadaan. Lepas tu kita minta doa. Sebelum bagi salam, doa. Boleh tengok dekat Google ada doa. Kalau tak apa lagi, kalau tak boleh cakap Arab pun, tadilah boleh cakap Melayu, tapi dalam hati minta, ya Allah selamatkanlah aku daripada fitnah Dajjal, fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah mati, apa semualah. Minta lah. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka moga-moga ini amalan kita gabungkan sekali. Dalamnya ada solat, dalamnya ada Quran, dalamnya ada doa. Maka inilah yang disebut oleh ulama afdalul ahwal. Inilah sebaik-baik atau sehebat-hebat keadaan, kemampuan amal yang kita boleh buat. Walaupun nampaknya ringkas, tapi hebatan pahalanya dahsyat. Kalau kita boleh buat banyak-banyak, lagi bagus. InsyaAllah lah. Moga-moga kita dapat beramal bersama-sama. Apa yang disampaikan ni, moga-moga saya sendiri pun mampu beramal, dan tuan-tuan pun doakanlah untuk saya mampu beramal, dan saya pun doakan tuan-tuan mampu beramal bersama-sama. Moga-moga kita semua berpimpin tangan masuk ke dalam syurga Allah, InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Dan saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin, tapi bukan esok raya lah, ucap awal je. Dan kita tak jumpa dah, memang tak jumpa dah pun, sini je berjumpa. Dan di luar sana ada sikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Saya datang daripada Perak. Kalau siapa kenal Ustaz Siddiq Noor, orang lama dah, orang-orang lama mungkin kenal Ustaz Siddiq Noor tu tok guru saya. Saya anak murid beliau. Saya datang daripada saya, tapi kalau ikut asal saya orang sini, saya orang Selangor. Lahirnya di Gombak. Lahir di Gombak, Klinik Al-Adkar. Membesar di Shah Alam. Tapi saya hijrahkan diri saya pergi ke Perak untuk menuntut ilmu agama di pondok Tuan Guru Siddiq Noor. Sampai hari ini saya duduk di Perak lah, dan jadi orang Perak sebab kahwin dengan orang Batu Kurau, geng durian kan. Jadi lekat dah orang Perak. Jadi malam ni pun datang daripada Perak ni pun nak balik Perak balik lagi. Jadi itu produk perniagaan tu, produk perniagaan sekolah kami lah. Jadi tuan-tuan belilah sambil niat menderma. Jangan ingat moral pula tu bukan moral, tu jualan amal. Lagi dia balik nonong gitu, bagus ni surau, moral macam-macam, tu bukan moral, tu jualan amal.
Nah, bankrupt kena pegang. Jadi bolehlah tengok-tengok membeli sambil niat menderma untuk bantu perjuangan untuk guru kita, untuk guru Siti Nur. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna lailatal qadri wa inna ala ihya'iha bil a'malis salihah. Ya Allah ya Rabbal alamin, Engkau kurniakan kami kesempatan dapat bertemu dengan malam al-qadarmu. Jadikan kami antara hamba-Mu yang menghidupkan malam tersebut, dan diampuni kami dari segala dosa, dan kabulkan doa dan hajat kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.